Cara nak transformasi diri. Betul. So tadi kita kata kita ni hidup sama ada logik atau magic. Betul? Ya. Dan orang stres ni orang logik ke orang magic? Orang stres. logik. Semua orang akan ada krisis. Tapi siapa boleh handle stres dengan baik? Orang magic. Orang magic. Okay. Dan logik tu banyak guna akal, magic tu banyak guna hati. Allah melihat yang mana? Hati. Baik. Membezakan manusia dengan haiwan apa dia? Akal. Semua ada otak, tapi akal oleh manusia. Okey. Membezakan orang ada iman tak ada iman? Hati. Okey, akal semua manusia ada akal. Tapi yang hati ada iman saja yang kita jadi orang Islam. Bersyukurlah kita dengan hati yang ada iman. Jelas Okey. Sekarang macam mana kita nak transformasikan diri kita? Kita insya-Allah saya doakan hari ini untuk krisis kita nak ubah diri kita daripada orang hanya akal, logik, keras, kejam kan kepada orang yang magic, lembut, tenang, macam bahagia, best, emosi positif. Baik, kita ingat 5 tahap. Ini boleh dilakukan pada semua perkara. Contohnya, kita ambil satu contoh lah. Nak suruh anak solat. Okey, anak kita degil solat atau anak negatif. Banyak soalan semua tanya anak positif. Okey. So ambil seorang anak kita ni katalah umur dia 12 tahun tak solat lagi. Kita dah stres dah. Pasal 10 tahun dah pukul tapi tak pukul, kita dah tersilap. So 5 langkah. Kita nak buat apa-apa ingat kita panggil 1H 5YW. Apa dia? 1H how 5W. Okey, saya akan lalui. Yang pertama, nak melakukan perubahan, orang selalunya bila anak tak solat dia marah. Solat. Nak tukar behavior. Nak tukar tindak balas. Tak boleh. Kita mesti ada urutan. Urutan ni mesti ikut. Jadi yang pertama untuk melakukan transformasi mesti dia punya who. Siapa dia? Jadi kita mesti tentukan anak kita kenal siapa diri dia. Adik ni hamba Allah, adik ni manusia. Kita dilahirkan dalam perut mak sementara 9 bulan sebab Allah letakkan roh dalam perut mak. Masa belum roh tu kita dah berjanji dengan Allah, kita alastu birabbikum bala syahidna. Apa rohmu ya? Mazi hidup kita ni untuk menyaksikan kita ni hamba Allah. Bila kenal diri dia kan, awaluddin ma'rifatullah kan, mesti kena Allah. So siapa yang tak ajar anak dia mengenal diri dia, susahlah hidup. Jadi sebab tu kita bila lahir kita azan. Azan tu apa sebenarnya? Allahu Akbar. Okey, jadi kalau lepas azan masa lahir kau tak berterusan mengenal Allah, tak tahu siapa, tanya. Lepas tu 3 perkara kan ulama kata, anak-anak kata siapa buat adik, siapa jaga adik, siapa lihat adik, semua kita daripada kecil. Siapa beri makanan sedap, siapa kejut, semua Allah. Okey, so mesti kenal Allah. Identiti, siapa dia. Nombor 2, dia punya akidah, belief system, sistem nilai. Jadi identiti tu who, tapi belief atau sistem is why. Kenapa kita solat? Kenapa kita buat baik? Sebab akidah kita beriman, rukun iman kita apa? Malaikat mencatat, hari kiamat pembalasan, qada dan qadar, Allah ada, Rasul ada, kitab ada. So kalau kita tak ajar ilmu tauhid mindset daripada awal, tu yang anak-anak tak nak solat. Kita tak tahu beritahu kenapa dulu. So who they are, kenapa dia buat. Yang ketiga, baru capability atau keupayaan. Itulah ilmu datang. Sebab tu kita ada kafar, ajar solat, ajar sekolah agama. Jadi siapa yang tak hantar anak ke sekolah agama, tak ajar solat, cara istinja semua tu, menangislah sekarang. Baik menangis sekarang. Okey, siapa tak ajar fardu ain pada anak dia, bersedialah untuk bermasalah. Okey. Jadi capability tu how, bagaimana. Okay, yang pertama siapa dia, yang kedua kenapa dia buat sesuatu, dan lepas tu beritahulah ilmu macam mana nak buat. How? Itulah ilmu hantar anak sekolah agama. Okey, yang keempat ialah apa baru kita ubah perangai tu, behavior dia. Apa dia nak buat? Solat, tutup aurat, lemah lembut dengan orang, jaga waktu, cium tangan mak, minta mak, semua tu yang ibu bapa kena jadi contoh. Jangan beri contoh, jangan ajar anak tapi tak ajar diri sendiri. Jadi kita jadi contoh, bukan beri contoh. Banyak ibu bapa sekarang suruh anak belajar, dia pergi main game, tengok TV, berbual.
Dia suruh je anak. Suruh. Ha. Tak bersama-sama. Macam saya cerita, seorang profesor di UKM dulu, suami isteri, anak dia semua bagus. Dia balik kerja, duduk profesor sibuk kan. Dia duduk kat meja, anak dia buat homework, dia buat kerja universiti. Tak ada TV. Tak ada hiburan. Anak dia dahsyat. Sebab tu manusia dia sedang menanam. Kita tanam racun ke tanam benih baik kat rumah kita. So anak kita tu lah hasil tanaman benih kita. Jadi siapa yang salah pilih isteri, bersedialah sebab salah pilih guru untuk anak kita. Okey, jadi siapa belum kahwin, jangan terpesona dengan wanita yang cantik, sebab siapa pilih wanita kerana kecantikan akan hina hidup dia nanti. Okey. Yang kelima, baru environment. Baru suasana mesti ada di rumah. Kan? Jadi kalau kita tak ajar yang pertama, kita beli telekong, kita tahu sejadah, pasang, anak tak pergi kat situ. Urutan tu. Okey, anak tahu, oh saya hamba Allah, mesti bersyukur pada Allah, saya nak solat, nak ikut. Lepas tu, oh kenapa saya buat, nanti saya mati akan menghadap Allah. Macam mana nak buat? Jom ikut mak belajar. Lepas tu jom solat sama-sama dengan mak. Kan? Lepas tu bila kita dah bagi telekong, automatik okey 10 minit pasang azan, jam azan tu 10 minit dah ada mengaji kan? Okey 10 minit lagi jom ambil wuduk. Jom ambil wuduk, jom apa? Bentang sejadah. Senang tak hidup gitu? Macam itulah siapa nak tutup aurat. Orang payah tutup aurat sebab tak laku 5 ni. So ada orang, dia tahu siapa dia. Tetapi lepas dia dah pakai tudung, environment dia tak jaga. Dia berkawan dengan orang yang lara. Dia berkawan dengan orang yang pergi clubbing. Dia berkawan dengan orang yang buat dosa banyak. So memang tudung tu boleh buka balik lah. Ataupun solat tu hilang lah sebab environment tak jaga. So jaga 1H5W ni. So environment adalah when and where. Bila dan di mana. So solat bila. Environment di mana. Ajak anak pergi masjid. Macam tu, kita nak ubah transformasi diri. 5 langkah ini is foolproof, boleh buat semua. Start dengan inner. Who? Saya. Why? Belief dalam. Capability baru action. So thoughts ialah feeling. Semua tu ialah kita punya dalaman. Ability, perangai, action tu is how. Lepas tu baru dapat hasil. Because our behavior dapat hasil. Anak tenang, anak baik, belajar pandai, semua rumah tangga best saja. Dan ini formula ni boleh digunakan untuk apa? Semua transformasi. Transformasi maknanya kita pusing terus jadi orang berbeza. Kalau segi psikologinya transform, beyond form. Form tu physical. So kita nak inspiration daripada spirit. Kita lakukan ni dengan jiwa. Dan saya sangat berkeyakinan hidup kita 99% raw. 1% je physical. Ataupun hati kita 99%. Tetapi kita sibuk bersihkan apa? Gosok gigi, gosok muka, macam-macam lotion. Tetapi lotion jiwa tak buat. Pembersihan jiwa tak buat. Duk sibuk sangat buat scrubbing muka lah, buat peeling muka lah. Glowing. Sulam macam-macam bedak. Tetapi jiwa tak dibersihkan. Jiwa tak dibedakkan. Duk warna rambut. Allah ya Tuhanku. Tetapi hati tak diwarnai. Nampak tak? Nampak tak krisis masyarakat umat sekarang? Sebab tidak ada pembersihan jiwa, tidak ada fokus pada mengenal Allah, tidak ada fokus. Bahan asas kita apa dia? Kasih sayang. So saya menyeru diri saya, kita semua, you all, kalau you all tidak ada kasih sayang pada diri sendiri, pada orang, pada Allah, dan tidak melakukan untuk mendapat kasih Allah, sia-sia hidup kita. Anda akan memiliki. Jadi kita anggap krisis ini sebagai satu gula-gula yang diletak dalam, saya tanya pian, kalau sebi pian gula-gula, nak gula-gula dalam bungkusan keluar yang tak ada bungkus? Yang ada bungkusan. Bungkusan itulah ujian, itulah krisis, dan gula-gula itu rezeki kita. Apakah rezeki yang best? Pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, pasangan yang baik. Yang ketiga, anak-anak yang baik. Yang keempat, kawan-kawan yang baik. Yang lima, hati suka cari ilmu. Yang keenam, hati suka taubat. Yang ketujuh, insya-Allah husnul khatimah. So bayangkan pian Azwan, kalau kita tenang dengan Allah, kita tenang sebab ada Allah saja, la ilaha illallah, maka kita akan bahagia dengan sesiapa. Anak negatif ke anak positif, kita boleh, aura kita tu, kita boleh bersihkan anak kita tu. Sebab itu ibu bapa yang baik, anak dapat barakah. Kalau anak kita tak elok, kita taubat, bersihkan jiwa kita. Dan orang yang bahagia ni dengan orang baik, dia akan sentiasa gembira, dapat sikit gembira. Suami beli tudung murah-murah, alhamdulillah.
Subhanallah. Jadi kalau kita sebagai isteri kufur nikmat, suami buat serba tak kena sebab tak bahagia. Pasal apa tak bahagia? Tak tenang. Pasal apa tak tenang? Jauh daripada Allah. Jadi kadang-kadang bila Prof sebut satu attitude ataupun sikap-sikap tu kena balik kat diri kita, Prof. Selama ni itu yang kita duk mingle around dalam fikiran kita. Dan kalau kita tahu puncanya apa, kita insya-Allah boleh tahu macam mana solusi terbaik. So ingat formula kita Bian kata apa? Tadi tu Peristiwa ialah apa berlaku pada kita, takdir. Okey. Boleh ubah tak? Tak boleh. Campur respon kita. Apa berlaku dalam jiwa kita yang kita pilih berdasarkan keimanan, ketakwaan atau kedegilan. Bersamaan dengan hasil kehidupan dunia akhirat nasib kita. Jadi kalau peristiwa tak boleh ubah, yang boleh ubah apa? Respon. So respon sentiasa positif, hasil mesti sentiasa positif. Betul? Jadi kita nak fikir apa berlaku pada kita tu mangsa. Nampak tak orang bangsa kehidupan? Allah, orang marah saya. Respon dia marah, orang tu balik. Hasil negatif. Tapi orang marah, kutuk dia. Betul agaknya apa dia kata tu betul. Cuma cara dia tak betul. Aku maafkan dia. Yang penting rezeki aku, dia tegur aku. Dia kata aku ni cakap banyak sangat. Okey, aku nak betulkan mulut akulah. Maka jadi orang baik. So, teguran itu rezeki. Jadi krisis dalam kehidupan tu cara kita melihat. So kalau kita melihat segala negatif tu kita ubah jadi positif dengan membetulkan diri kita. Sebab ingatlah formula ni. Segala kejayaan bergantung 100%. Yang pertama, ilmu yang kita ada. Banyak sekarang dengan ilmu saya banyak. Orang dengan ilmu ambil salin-salin. Tapi 10% aja. Kalau tak ada tindakan, 70% tindakan, rugi. Lepas bertindak, ada buat betul, ada buat salah. Perlu feedback 20%. Ingat formula, tindakan 70, feedback 20, teori cuma 10 aja. Sebab itu kadang-kadang kita sebagai pendakwah, kalau kita hanya beri teori 10%, akal pergi akal, tak masuk hati. Dan siapa yang pendakwah yang tidak mengamalkan apa dia cakap, jangan bercakap. Sebab bila kita tak amal, tak masuk hati, orang tak boleh terima. Dan kita bercakap lillahi ta'ala, jaga hati kita supaya hanya mendapat cinta Allah, bukan kekaguman manusia. InsyaAllah.